Okey, kita teruskan ya mainan. Okay, soalan 3 ni, 3A. Okay, dalam permainan roda putar, Sebelah Balkis nak join. Okay. Hai Balkis. Balkis dah ambil buku dah? Okey, dah ambil buku. Balkis tengok ya, muka surat muka surat 4. Muka surat 4. Seti pun baru join. Okey ya. Sementara kita tunggu yang lain. Jadi kita buka buku Tuition Rakyat, muka surat 4. Okay, muka surat 4. Okay, siapa yang tak buat boleh buat. Dia kena buat dulu. Bila buat dulu baru kita tahu mana yang kita silap. Mana yang kita silap. Saya on handphone 24 hours untuk murid tanya soalan ya. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya cikgu. Kalau tak faham ke, okay, nak buat personal meet pun boleh. Tak ada masalah sebenarnya. Nak tak nak je kan. Okay. So muka surat 4, tajuk 9, bulatan 2 bulatan 2. Baik, oleh sebab soalan 1 dengan 2 dah dibincangkan, cikgu nak go through sahaja soalan 3 soalan 3 untuk yang baru masuk. Nanti kita boleh request dengan saya lah buat meet berasingkan. Saya tak ada masalah. Saya boleh buat anytime. Okay. Okay, soalan 3 muka surat 4. Boleh nampak paparan saya ni. Okay, soalan 3. Dalam permainan roda putar, jarak antara titik P dan Q ialah 4 meter. Cari bilangan pusingan lengkap minimum yang diperlukan supaya jarak pergerakan membulat roda itu meliputi 120 meter. Maksudnya dia boleh keliling berapa kali? Berapa kali dia boleh berputar? Minimum berapa? So kita kena cari lilitan lilitan. Baik, kita tahu bahawa diameter dia ialah 4 meter, maka jari dia adalah 2 meter. Okey, 2 meter. Diameter merupakan hujung ke hujung bulatan, manakala jari adalah dikira daripada pusat bulatan ke lilitan. Okey, daripada pusat bulatan ke lilitan. Okey, cara menjawab dia, A, bilangan pusingan sama dengan 120. Okay, 120 ni memang ada dalam soalan. Kan? Dia bagi dalam soalan 120. Okay, tengok buku. Kat sini ada 120. 120 tu bahagi dengan 2 pi J. 2 pi J, 2 darab pi 22/7 darab jari dia 2. Okay, 120 bahagi dengan 2 pi J, so dapat 9.54. Maka bilangan pusingan minimum ialah 10. Kita bundarkan kepada nombor bulat. Okay, dapat 10. Ada soalan ke kat sini? Okay. Kita nak tahu berapa kali dia boleh round. Berapa pusingan dia boleh dapat. So ada 10 minimum. Okay, B. Okay, rajah menunjukkan 3 cakra bersaiz kecil dan 1 cakra bersaiz besar. Okay, 3 kecil, 1 besar. Anggap bahawa semua cakra adalah berbentuk bulat dan berpermukaan rata. Dengan nilai pi 22/7, hitung bahagian cakra bersaiz besar yang bersamaan dengan 3 cakra bersaiz kecil. Okey, 3 kecil ni boleh masuk dalam yang besar ni berapa bahagian boleh diisi. Faham tak? 3 kecil ni nak masuk dalam besar, berapa bahagian yang boleh dipenuhkan? Macam tu. Adakah 3 ni boleh masuk sampai
3/4 penuh ke, 1/2 penuh ke, macam tu. 3 ni nak masuk sini, masuk dia. So kita nak kira sekarang ni sudut lah. Berapa bahagian kan sudut dia. Sudut dalam bulatan besar ni theta. Theta ni sudut per 360, darab pi 22/7, jari yang besar ialah 10.5. Kerana 21 bahagi 2 dapat 10.5. Okey, 10.5 kuasa 2. Kenapa kita pakai formula ini? Pi j kuasa 2. Kita tak guna 2 pi j. Kerana ini melibatkan isi di dalam bulatan. Ada isi. So luas. Luas. Beza luas dengan lilitan. Lilitan hanya di luar sahaja. Manakala luas adalah meliputi kawasan di dalam bahagian bulatan tersebut. Okey, 10.5 kuasa 2. Sama dengan 3. 3 sebab ada 3 bulatan kecil. So ada 3 pi j kuasa 2. J adalah 7 bahagi 2, 3.5 kuasa 2. Okay, so kita balancekan je. Kiri kanan sama. Okay, bila kita balancekan kiri kanan sama, so yang ini darab guna kalkulator, saya dapat 0.9625. Okay, sambil cikgu terang boleh kira sekali. Kalau tak faham, tanya sahaja, tak ada masalah. Okey, sebelah sini 115.5. Jadi kita bahagikan dia. 115.5 bahagi 0.9625 iaitu 120 darjah. Okay. So kawasan yang diliputi ialah 120 darjah. Okay, besar mana 120 darjah ni? Separuh ke? 3/4 ke? Okay, kita nak tahu besar mana. So 120 per 360 adalah sama dengan 1/3 bahagian cakra bersaiz besar. Faham 3 kecil tadi boleh memenuhi 1/3. 1/3 bahagian cakra bersaiz besar bersamaan dengan 3 cakra bersaiz kecil. Ada soalan? Berapa orang kita? 5 orang. Okay. Nanti saya akan bagi ni dalam grup ataupun personal WhatsApp. Jadi tak perlu salin. Nanti saya akan bagi kepada semua orang. Okay, 4 4. Muka surat 7. Yang ni kita dah bincang ke belum? Tak apalah, kita bincang je. Okay, soalan 4. Siapa yang dah buat betul tanda. Okay, tanda. Okay, nombor 4. Dalam rajah di bawah ABC ialah sebuah semi bulatan. Okay, semi bulatan membawa maksud separuh bulatan. Separuh bulatan bersudut 180 darjah. Pusat O dan ODEF ialah sebuah sektor bulatan dengan pusat O juga. Sini pusat dia. Okay, OD sama dengan OA, OD sama dengan OA dalam nisbah 2:3. OA tu 21. 3 bahagian mewakili 21. Kalau satu bahagian, 21 bahagi 3 tu 7 kan? Kalau OD, O sampai D, 2 bahagian. 2 bahagian jadi 14. Okay, 14. Okay, ini 14. Ini 14 dan ini 21. Okay, 21. Okay, cari perimeter kawasan yang berlorek. Okay, perimeter kita guna 2 pi j. 2 pi j manakala luas kita guna pi j kuasa 2. Tulis kat tepi ni. Tulis formula dekat tepi ni siap-siap supaya kita boleh tahu. Nanti masa kita menjawab, kita guna formula yang betul. Formula nak dapat daripada mana? Semua dia bagi. Okay, dia akan bagi dalam buku soalan. Kita hanya perlu guna sahaja formula tersebut. Senang sahaja nak lulus ya. Okay, perimeter kawasan berlorek. Okay, tips dia, kita cari yang garis lurus dahulu. Ni garis lurus 21.
21. Kita cari yang berlorek je. Berlorek ni. 1, 2, 3, 4 garis lurus. 2 lengkok. Lengkok kecil, lengkok besar. 4 garis lurus tersebut ialah 21 tambah 21 tambah 14 tambah 14 tambah 120 per 360 darab 2 pi J. 2 pi J, nampak? Jari dia 21 kerana ia melibatkan bulatan besar. Bulatan besar dia jari 21. Okey, tambah 120 per 360 darab 2 pi J. Jari bulatan yang kecil ialah 14. 14. Itu yang membezakan dia. Okey, ini 14. Yang ini 21. Okey, exam nanti pemeriksa akan cari mana satu yang betul. Jangan tak buat. Tulis, kalau tak tahu pun tulis baris pertama ni pun dah dapat markah dah. Okay, pemeriksa akan cari mana satu yang kamu tulis betul. Okay, contoh yang ni dia nampak betul, dia dah tanda 1 markah. Okay, markah kedua datang dari mana? Apabila semua ini ditulis betul. So, setiap soalan matematik, kalau kita tak boleh buat, maksud saya tak boleh buat full lah, tak boleh buat full, at least you buat satu pun cukup lah. Markah SPM 25 dia dah lulus, 25%. Okay, yang ni rahsia. Okay, rahsia 25% dah lulus. Sebenarnya memang tak ada alasan nak lulus tau. Kalau yang dah lulus dan dapat C boleh naik lagi A-. Macam tu. Okay, janji matematik ni memang kena buat latihan berterusan. Sampai satu tahap kamu dapat soalan, kamu dah tahu apa kamu nak buat. Okay. So, cikgu tekan dekat sini, hanya perlu buat baris ini sahaja, dapat 2 markah. Kemudian tak perlu tulis apakah penyelesaian di bawah ni. Maksudnya tak perlu cari 21 tambah 21 tambah 14 tambah 14 ni berapa. Tak payah. Terus buat answer. Tulis jawapan akhir. Jangan buang masa. Faham? Okay, jangan buang masa. Masa kita hanya ada 2 jam setengah kalau tak silap. Kita ada beberapa belas soalan nak buat. Masa kita banyak habis dekat draft, apa lagi penjemahan, tu bahagian belakang-belakang tu sebab nak lukis, kan. Lepas tu kan nanti salah graf tu nak padam, tu banyak habis masa dekat sana. Okay, dapat paper, tulis nama, buat bahagian B dahulu. Okay, buat bahagian B dahulu. Dah habis buat bahagian B, baru pergi bahagian A. Faham Kerana bahagian B tak memerlukan kita berfikir banyak. Tetapi bahagian A memerlukan kita berfikir banyak. So kita buat bahagian B kerana bahagian B setiap satu soalan menyumbang 12 markah. 12 markah tu kalau you dapat satu tu soalan semua 12 markah. Contoh graf fungsi ke statistik, dia dah bantu banyak. Ingat pesan cikgu mula-mula kita jawab bahagian B dahulu. So unit ni, CM ni tak tulis tak apa. Kalau tulis pun tak apa. Tak ada markah. CM ni tak ada markah. 165 1/3. Okay, next luas. Luas pi J kuasa 2. Okay, itu beza dia dengan perimeter. Formula sahaja berbeza. Okay, luas. Apa yang dia nak ni? Luas kawasan berlorek. Okay, luas kawasan berlorek apabila luas keseluruhan semi bulatan ini, you kira luas yang kesemua sekali, kemudian tolak luas sektor yang kecil ini, yang putih ni. Seolah-olah kita nak gunting dia. Kita gunting, kita keluarkan dia, kita dapat kawasan yang berlorek sahaja. Okay. Untuk yang besar ini, semi bulatan, kita gunakan sudut 180 dan dia adalah separuh daripada bulatan. Satu bulatan lengkap ialah 360. Half dalam separuh 180. Jadi 180 per 360 darab pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2. Pi 22/7
jejari 21 darab 21. Tolak 120 per 360 darab pi 22/7 darab jejari 14 darab 14. Okey, so jawapan dia ialah 539. Sekejap ya. Sorry, ada gangguan sikit. Yang lain boleh ikut ke? Mana tadi? Okay, so jawapan dia 487 2/3. Liana, Mainan boleh ikut ke? Turki? Alia pula. Balkis? Boleh saya teruskan? Okay, sekarang kita pergi soalan mana? Soalan 5. Soalan 5. Macam Wainian dia dah hantar kat saya. Saya dah tanda buku dia. Okey, soalan 5. Dalam rajah di bawah, QR ialah satu lengkuk bulatan dengan pusat O dan PSP ialah sebuah semi bulatan. PSP ialah sebuah semi bulatan bermaksud sudut dia 180. Okey, sekiranya ni 60, maka luar dia adalah 120. 120 tolak 60 dapat 100. 180 tolak 60 dapat 120. QP, PO, OT sama dengan 7. 7 ni semua 7. 7, 7, 7, 7. Okey, hitung perimeter dalam cm seluruh rajah itu. Seluruh rajah itu ialah kawasan yang berwarna purple ni. Cikgu tanda dekat luar ni, perimeter dia. Okay, kita mulakan dengan garis lurus dahulu. So, ada 1, 2, 3, 4. 4 kali 7 lah. 1, 2, 3, 4. 4 kali 7 tambah 120 darab 2 pi j tambah 60 darab 2 pi j. Okay. Kalau 120 dia jari dia 7, 60 dia jari dia 14. Okay. 60 jari dia 14. Tengok saya tulis sebelah dia A, saya buat formula dia siap-siap. Okay. So saya dapat 571/3. Dapat tak Liana? Soalan 5 betul tak? Dapat, cikgu. Okey. Boleh ya, pecahan boleh, perpuluhan boleh. Tak ada masalah. B luas ialah kita kena tolak ni. 60 per 360 darab pi J dia 14 kuasa 2. Kita kena buang yang putih ni. So tolak 60 per 360 darab pi 22/7. Jejari dia 7. Itu beza dia. 7 kuasa 2. Dia tambah balik yang dekat sini sebab yang sini berlorek. Di sini 120 per 360 darab pi j kuasa 2. Okay, so ada jalan kerja macam ni. Okay, yang ni 2 markah. Okay. Kiranya pemeriksa nampak salah satu kamu tulis salah satu pun dah dapat 1 markah. Jangan tinggalkan kosong. Okay, jawapan dia 128 1/3. Okay, soalan 6. 6A.
ada dua kawasan, satu mewakili kawasan semaian pokok, satu lagi merupakan kolam tadahan air. Okay, raja di bawah menunjukkan sebuah tapak semaian berbentuk sukuan bulatan. Sukuan bermaksud 90 darjah, 1/4, yang dibina oleh sebuah syarikat perladangan. Tapak semaian tersebut terdiri daripada kawasan semaian pokok dan kolam tadahan air berbentuk semi bulatan. Pihak pengurusan memerlukan maklumat berkaitan kawasan semaian pokok itu. ABO ialah garis lurus dan B ialah titik tengah. OA, ni titik tengah ni maksudnya dia bahagikan OA tu kepada dua panjang yang sama. Diberi OA ialah 28, maka yang ini 14, yang ini 14. Kerana B ialah titik tengah. OB dan OA ialah 1/2. Okey, tu kita tahulah ya. Sebab yang ini titik tengah kan. Okey. Hitung jumlah panjang sempadan kawasan semaian pokok dan dalam meter. Okay. Panjang sempadan, okey, sempadan sini border dia. Ni pada meter dia 14 tambah 28 tambah ada dua lengkuk ya. Satu lengkuk menggunakan sudut 90, satu lengkuk menggunakan sudut 180. Ganti sahaja di dalam formula tersebut. 14 tambah 28 tambah 90/360 darab 2 pi J. 2 pi J, jejari untuk 90 ialah 28 tambah 180/360 darab 2 pi J. Jejari untuk semi bulatan ialah 7. Kerana diameter AB 14, maksudnya jejari dia adalah 14 bahagi 2 sama dengan 7. So dapat 108. B, luas kawasan semaian pokok dalam meter persegi. Kawasan semaian pokok yang putih ni, ada pokok ni, tak termasuk kolam tadahan air. Kolam ni memang tak boleh tanam pokok lah. So kita kena tolak dia. Kita tak nak kawasan ni. So kita ambil 90/360 darab pi J kuasa 2 tolak dengan 180/360 darab pi J kuasa 2. Okay, dapat 539 ya, 539. 7. Okay, akhir untuk bab ini, soalan 7. Dalam raja di bawah OBCD ialah sebuah sektor dengan pusat O dan OAB ialah sebuah semi bulatan. Okay, menggunakan pi 22/7 hitung perimeter seluruh rajah itu. Okay, perimeter ialah kawasan ukur lilit di luar sahaja yang berwarna purple ni. Maksudnya kita kena tambah semua sekali 14. Okay, garis lurus 14 tambah lengkuk yang besar ni. Yang sini sukuan. So 90. Ini dapat 45 kerana 180 segi 3 tolak 90 dapat 90 kan. Bahagi 2. So ini adalah segi 3 kaki sama. So 45, 45. 45 tambah 90 you dapat 135. So, kita gunakan 135/360 darab 2 pi J. Kemudian lengkuk yang bawah ini 180/360 darab 2 pi J. Jari dia 7. Jari dia 7. Sebab diameter dia 14. Okay. So, dapat 69. Ni tak perlu salin lah. Yang dah buat memang kena semak terus. Yang belum, nanti saya sharekan jawapan. 69. Okay, tulis salah satu dapat 1 markah. Sekiranya betul satu baris ini 2 markah. 1 markah untuk jawapan, so 3 markah. Soalan ini memang 6 markah ya. 6 markah. B, luas kawasan berlorek. Okay, ambil luas yang ini.
Semi bulatan ni 180/360 darab pi J kuasa 2. Kemudian tambah dengan 135/360 darab pi J kuasa 2. Jari dia 14. Tolak dengan luas segitiga. Luas segitiga adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Kita tak tahu ini berapa, ini berapa. So, kita wakilkan ini dengan X. OE sama dengan ED sama dengan X. Ni Wayan punya kerja ni. Okay, dia buat ni. OE sama dengan ED sama dengan X. So, kita dapat X kuasa 2 tambah X kuasa 2 sama dengan 14 kuasa 2 kan. Ini teorem Pythagoras. Okey, so dapat 2X kuasa 2 sama dengan 196. Bahagikan dengan 2 tu dapat 98. Ini untuk segitiga bersudut tegak. Kuasa 2, dua sisi adalah sama dengan kuasa 2 hipotenus. Jadi, kamu pun telah dapat X kuasa 2 sama dengan 98, iaitu X kuasa 2 ni ialah tapak darab tinggi. So, 135/360 darab pi J kuasa 2 tolak 1/2 darab tapak darab tinggi tadi 98. Kita tambah balik dengan yang semi bulatan yang kecil yang kat bawah tu 180/360 darab pi J kuasa 2. So dapat 259. So selesai untuk bab 9, kita masuk bab 2. Okay, bab 2 soalan 1. Bawa ini ke sebelah sana. Okay, jadikan dia persamaan arm. Jadikan persamaan arm, kemudian tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator. Okay, dapatkan jawapan dahulu, kemudian patah balik naik atas. Okay, jadikan dia 2 faktor. Untuk Balkis. Kalkulator ada tak? Balkis? Nanti cikgu PM macam mana nak cari ni. Okay, ini kalau dah betul tanda ya. Okay, soalan 2. Aryan menjual 3X tolak 31 buah kalkulator. Boleh program pada harga RM9. 9X setiap satu. Ada tak Balkis kalkulator? Ada. Kau awak tekan mode. Mode. Awak tekan mode. Awak tak nampak tak sebelah on tu ada mode? Sebelah on. Sebelah on tu ada mode. Sekejap cikgu buka kamera. Sekejap. Sekejap. Abaikan cahaya belakang tu. Okey, Balkis. Dah, jumpa dah? Tak ada ayu. Hilang. Ni. Ni on kan? Ni mode. Nampak? Nampak. Mode ni tekan 3 kali. Dapat tak? EQN, nampak tak EQN? Okey, tekan 1. Lepas tu, pergi dekat anak panah tepi ni. Ni. Nanti dia keluar degree kan? Keluar tak? Okey, tekan 2. Tekan 2 nanti dia keluar A kan? A masukkan
Masukkan A tu 3. Tekan nombor 3. 3 lepas tu tekan sama dengan. 3 sama dengan, lepas tu masukkan 11. 11 tu B. Sama dengan. Okey, yang C tu negatif 20. Sama dengan. Nanti dia keluar macam ni kan? Okey, tekan shift. A, B, C. Nanti dia keluar 4/3. Kalau dia keluar point tu, awak tekan shift A, B, C. Okey. Kemudian jawapan yang lagi satu negatif 5. Negatif 5 So, nanti kita nanti kalau tak faham awak tanya saya balik. Okey. Okey, so kita teruskan soalan 2. Soalan 2, Aryan menjual 3X tolak 31 buah kalkulator boleh program pada harga 9X setiap satu. Kita tak tahu berapa harga, berapa buah kalkulator pun kita tak boleh tahulah. So dia bagi kita pemboleh ubah X. Jadi dia menerima sejumlah 1,890 sebagai bayaran untuk semua kalkulator itu. Hitung bilangan kalkulator boleh program yang dijual oleh Aryan. Okay, 9X darab 3X tolak 31 sama dengan 1,890. Okay, untuk ini sahaja boleh dapat, kalau ada 5 markah, ini boleh dapat 1. Yang soalan ini boleh jadi 4 atau 5 markah. Okay. Kita boleh pemudahkan terus dengan membahagi 1,890 ni kepada 9. Okay. Tapi saya dah darab dulu ni, tak apalah. So saya darab 27X kuasa 2 tolak 279. Saya darab 9 ni masuk dalam, tolak 1,890 sama dengan kosong. Yang ni saya bawa sini. Dan saya bahagi 9. Okey, sama juga. Kalau kita bahagi awal-awal tadi lagi senang. Kita dapat 3X kuasa 2 tolak 31X ni. Ada X tertinggal. Macam ni cikgu tak dapat markah ni. Cikgu tak dapat markah. Sebab apa? Cikgu tak tulis X. Tolong tambah X. 239X, 31X. Kalau ni kena betul semua ni. Kalau tak betul ni tak dapat markah ni. Saya tak dapat ni. Saya tak tulis X. Okay, kemudian kita tekan kalkulator yang tadi. Mod EQN tu. Gantikan semua. A3, B negatif 31, B negatif 210. Jadi kita dapat 15 dengan negatif 14/3. Okay, mestilah kita ambil yang bernilai positif. Kerana bilangan tak boleh negatif. Jadi dia nak bilangan kalkulator. Gantikan X tu 15. Okay, gantikan X 15. Kita dapat 3 darab 15, 45 tolak 31, so dia dapat 14. Okay, kebanyakan calon dia tidak menghabiskan soalan ini, jawapan dia sampai habis. Bukan seorang dua, ramai. Sebab apa? Dia tak perasan apa yang soalan tu nak. Okay, semasa peperiksaan, awak kena bulatkan ke, pakai highlight ke, garis ke, bulatkan kehendak soalan tu. Sebab apa? Bila tulisan dia panjang-panjang, kita memang jadi keliru. Semua orang buat kesalahan. Saya pun ada buat kesalahan juga. Okay. Untuk elakkan kecuaian, itulah kita kena tengok keyword dia. Dia nak apa sebenarnya? Okay, dia nak bilangan kalkulator. Sampai sini dapat markah, tetapi 3 lah. Kalau you buat sampai sini, you dapat markah penuh. Baik, soalan 3 yang ni kita dah bincang. Tapi sebab ada murid baru ni, kita explain juga. Soalan 3. Soalan 3, sebuah bekas plastik berbentuk cuboid mempunyai panjang Y cm, lebar Y tolak 3 cm dan tinggi 50 cm. Jika bekas itu diisi penuh dengan air yang mempunyai isi padu 35,000 cm padu, hitung nilai Y. Isi padu cuboid ialah panjang darab lebar darab tinggi. So darab 3 ni so sama dengan 35,000. Okay, darab 1 50 bawa pergi depan.
Y kuasa 2 ganti dulu. Y kuasa 2 darab dululah. Y kuasa 2 tolak 3Y. Kemudian baru ambil 50 tu darab. Tapi macam saya cakap tadi, kita bahagi terus lebih mudah. Saya buat 2 kali kerja kat sini. 35,000 ni boleh bahagi terus dengan 50. Tak perlu darab 50 ni, terus ambil 50 ni bahagi dengan 35. Tapi saya sudah darab, so bila darab saya dapat macam ni. Lastly saya bahagi balik. Ini boleh dapat betul, tapi jangan kerja panjang. Kalau nak simple, bahagi terus, senang. So, at the end dapat Y kuasa 2 tolak 3Y tolak 700 sama dengan kosong. Okay. Dia nampak persamaan arm sahaja, kecil ke besar ke, dia akan terus bagi satu markah. Dia nampak sahaja persamaan arm, dia terus bagi markah. Ingat, tapi kena ada kuasa 2 sini, Y sama dengan kosong. Kemudian tekan kalkulator, dapat 28, dapat negatif 25. Oleh kerana yang Y ini adalah panjang ataupun lebar, maka nilai negatif tak diterima. Terima nilai positif, maka Y sama dengan 28. Okay, soalan 4 ada pembetulan soalan ni. Penat saya cari jawapan, tak jumpa soalan 4. Soalan 4 buat pembetulan ya. Yang ini meter. Kalau saya pakai sentimeter tak boleh dapat jawapan. So saya tukar meter. So kita nampak sini, ini yang panjang tau. Bawah ni panjang, ini lebar. Okay, ada 4 apa ni, bulat-bulat ni apa? Batu. Okay, 4 batu marmar. Sebelah sini ada 4, sini ada 4. Ada 8 lah. Okay, halaman rumah Najrul berbentuk segi 4 tepat dan dihias dengan batu marmar berbentuk bulat yang sama saiz. Jika luas halaman itu ialah 8 meter persegi, cari diameter sekeping marmar itu. Diameter sekeping marmar itu daripada hujung bulatan hingga hujung satu lagi. Okey, kita tengok sebelah sini 2x kan. Manakala panjang ialah Y tambah 2. Okay, oleh sebab ini Y, ini X, dia tak boleh ngam. Boleh ubah dia lain-lain. Tak boleh dapat solution. Tak ada penyelesaian. So kita kena jadikan dia dalam bentuk satu pun boleh ubah sahaja. Sama ada you pilih Y atau X. Kalau ada dua pun boleh ubah, you takkan dapat jawapan. Okay. So saya ambil X saja senang. Saya tengok X. 2X ini ada 2 bulat. So 2X. Ada 4 bulat, 4X. Faham tak? Okay, 2 bulat 2X, 4 bulatan 4X. Pakai X saja senang. So panjang darab lebar adalah luas. 2X darab 4X adalah 8. So 8X kuasa 2 sama dengan 8. So 8 bahagi dapat 1. Okay, bawa ini sebelah sana. Dapat X kuasa 2 tolak 1 sama dengan kosong. Jadi X tolak 1, X tambah 1 sama dengan kosong. Jawapan dia 1 lah. Dia tak boleh jadi negatif 1. Sebab diameter adalah panjang. Panjang tidak boleh ada negatif. So kita pilih 1. Bila kita ganti 1 sini, kita dapat 2 meter. Okay, 2 meter untuk 2 bulatan. Jadi 1 bulatan 1 meter. Faham ya? 1 bulatan 1 meter. Ya, adakah 4 bulatan 4 meter? 2 bulatan 2 meter, bila kita darab 4 darab 2, dan kita dapat 8 meter persegi. Okay, 8 meter persegi. 1 bulatan diameternya 1 meter. Maka diameter marmar adalah 1 meter. Okay, soalan 5. Ni direct question, memang tak akan masuk lah. Dalam exam memang tak akan masuk. Tapi kita buat ni untuk paper 1. Paper 1 mesti ada peluang ni. Okay. Yang ini darab atas. Okay, so 2 dalam kurungan X tambah 1 ialah 2X tambah 2. Jadikan bentuk arm.
3x kuasa 2 tambah 7x tolak 2x tolak 2 sama dengan kosong. 3x kuasa 2 tambah 5x tolak 2 sama dengan kosong. Okay, tekan mod is to n, gantikan nilai A, B, C. Dapat jawapan, kemudian patah balik, buat pemfaktoran. Apa jadi kalau jawapan ada, pemfaktoran tak ada? Markah untuk jawapan kosong. Pemeriksa tahu bahawa murid guna kalkulator buat jalan kira. Okay. Kalau kita buat pemfaktoran, mereka tak boleh argue. Walaupun kita guna kalkulator, kita ada buat jalan kerja. Faham Okay, nombor 6, darab silang. 3 darab dengan 2y tolak 1. Y darab dengan 2y tolak 7. Negatif 3, sorry. Negatif 3 darab dengan 2y tolak 1. Okay, darabkan. Okay, negatif 6y tambah 3. 2y kuasa 2 tolak 7y. Okay, saya buat macam ni sebab saya nampak y tu ada dekat sini. Bila y ada dekat sini, saya bawa yang negatif 6 tu pergi sana. Pergi sebelah lagi 1. Kalau saya pindahkan 2y sebelah kiri, dia akan jadi negatif 2y. Nanti complicated, you kena bahagi lagi dengan negatif, susah. Kita nak pilih cara yang paling senang kita dapat jawapan. So, kita kekalkan 2 tu dekat sini. Kita hanya pindah negatif tu sebelah lagi 1 lah, sebelah kanan. So, bila dapat bentuk arm macam ni, baru tukar balik tempat. Tak apa, dia memang tak ada salah. Tukar balik tempat, so ambil semua sekali. Bila tukar tempat keseluruhan, dia tak akan tukar tanda. Kalau you tukar satu-satu, baru dia tukar tanda. Faham Kalau you ambil overall ni, 2y kuasa 2 tolak y tolak 3, you pindah tempat dia, dia tak ada apa-apa pertukaran simbol. So, jawapan ialah y 3/2, y sama dengan negatif 1. Okey. Yang ini y, pun boleh ubah y, jawapan akhir mesti y. Dan boleh ubah y, jawapan akhir mesti y. Kita tak boleh tukar, pun boleh ubah. Kalau dia beri z, kita kena tulis z. Kalau dia beri k, kita kena tulis k. Okay, nombor 7, 2k darab k tolak 1/3 sama dengan k tambah 1. Okey, 2k darab k, 2k kuasa 2 tolak 2k, 3k tambah 3. So, jadikan dia persamaan arm. Okey, persamaan arm. Cari jawapan akhir. Patah balik buat pemfaktoran. Okey, ingat k, soalan jawapan mesti k. Cikgu pun ada tersilap-silap ni. Okey, k soalan, k jawapan. Okay, semasa peperiksaan, dah siap semua jawapan, ambil masa sedikit untuk semak balik jawapan kamu. Kadang-kadang ada yang careless. Murid boleh buat tapi dia careless. Careless tu yang menyebabkan kita rugi markah. Okay, soalan 8. 3z darab dengan z tolak 1. Okay, apabila melibatkan dua sebutan, mesti buat kurungan. Mesti buat bracket. Sebab kita nak darab dia untuk dua-dua ni. Z kena darab dengan negatif 1. Kalau tak buat bracket tu tak boleh. Kalau ada dua sebutan dan kat atas mesti ada bracket. 3z kuasa 2 tolak 3z. 6 pindah sana tolak 6. Tambah 10z sama dengan 0. Okay, 3z kuasa 2. Negatif 3z tambah 10z ialah 7z. Tekan kalkulator je, jangan pening-pening. Tolak 6 sama dengan 0. Okay, sampai sini stop. Okay, terus tekan kalkulator, cari jawapan akhir. Dapat z sama dengan 2/3, z sama dengan negatif 3. Patah balik buat pemfaktoran. Okay, buat pemfaktoran. Okay, kita selesai 2 bab. Okay, untuk tajuk terusnya, matriks ya, bukan hari ini. Kita akan buat hari yang lain. Ya, cikgu ambil attendance dulu. Macam mana nak ambil attendance tu? Ada soalan ke setakat ni? Kita buat
kita kerap yang maksud cikgu kita buat tak lama lah, 30-40 minit. Tapi kita buat tu berterusan lah. Jangan stop. Kalau stop rugilah. Nanti you tak ingat. Ada soalan ke? Ryan ada soalan? Nanti buat matrix ya. Matrix dengan kebarangkalian. Boleh ke? Ryan ada soalan ke? Okey, tajuk seterusnya matrix dan kebarangkalian. Okey, nanti kita buat dulu, lepas tu kita discuss balik macam tadilah, boleh? Okey, so kalau tak ada apa-apa, cikgu ucapkan terima kasih lah kerana join meet ni. Nanti kita akan buat lagi. Kita akan buat sekejap tapi berterusan ya. Okey, terima kasih Balkis, Yana, Wenyan. Jangan lupa hantar kerja dekat cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama.